Baik saudara, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang dengan perkembangan kesiapsiagaan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak menghadapi banjir. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Vanessa, silakan. Ya Alif, berperanan melindungi lebih 700,000 nyawa dan harta benda di ibu negeri Sarawak. Baraj Kuching disifatkan benteng terakhir dalam mengurangkan impak banjir. Beroperasi 24 jam sehari, fasiliti ini tanpa gagal telah mengawal kenaikan paras air laut dan banjir kilat sejak lebih 20 tahun lepas. Pemangku Kontroler Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, Ding Tiu Wong berkata, dengan pemerhatian rapi setiap masa, beliau yakin paras air di Sungai Sarawak tidak akan melebihi 12 meter tinggi. Katanya dengan 22 stesen telemetri hujan yang dipasang sepanjang Sungai Sarawak, pihaknya dapat meramal impak taburan hujan sama ada mengakibatkan banjir atau sebaliknya. Sekiranya hujan itu berterusan dengan jumlah taburan yang tinggi, jadi kita akan membuka semua sekali pintu baraj supaya air ini akan terus keluar dikeluarkan daripada Sungai Sarawak. Ditemui RTM di Kuching, jelas Ding lagi setakat semalam kesemua 6 pintu baraj berfungsi dengan baik. Tinjauan RTM di baraj Kuching pagi tadi turut mendapati operasi pengawalan paras air sungai selain peranannya sebagai pintu vessel berjalan lancar. Baraj itu katanya pernah merekodkan kenaikan paras tertinggi lebih 11 meter pada tahun 1999 namun tidak mengakibatkan banjir sehingga mencecah bumbung rumah. Setakat sebulan lepas, paras air dengan taburan hujan yang normal. So, jadi kita tidak mengalami sebarang keadaan di mana ada kecemasan di mana kemungkinannya berlaku banjir di kawasan hulu Sungai Sarawak Baraj. Ia merupakan beberapa instrumen diwujudkan kerajaan dalam memastikan impak banjir dapat dikurangkan, namun peranan sebenar terletak pada kita semua. Kebergantungan terhadap mekanisme kawalan banjir semata-mata tidak memadai jika saliran air tidak diselenggara. Bagi Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, dengan sistem perparitan yang tidak sistematik dan sungai tidak cukup dalam, banjir pasti berlaku. Oleh itu, pihaknya telah mengambil tindakan awal sejak 3 bulan lepas bagi memastikan perkara tersebut ditangani segera. Pihak SDM telah mengarahkan JPS, Lembaga Sungai, PBT untuk memastikan bahawa longkang-longkang parit-parit mula dibersihkan. Dan juga beberapa engagement yang dibuat supaya botol-botol sampah yang tidak menutupi lubang-lubang laluan air supaya tidak berlaku banjir kilat. Bomba dedahnya telah meletakkan seramai 1,398 anggotanya dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Ia melibatkan pelbagai unit bomba termasuk bomba komuniti dan pasukan tindakan kecemasan komuniti. Keanggotaan itu bagaimanapun tidak mampu mengawal kebanjiran berita palsu semasa negeri dilanda bencana. Bila berlaku banjir kilat ini, saya minta orang lebih bertanggungjawablah. Jangan mereka menyebar berita yang bukan-bukan. Apa yang saya nampak dah, bukan saja berita banjir di situ, tapi ditokok tambah dengan gambar-gambar video lain. Bencana banjir yang berlaku di negara sejak seminggu lepas seharusnya cukup menjadikan pengajaran kepada Sarawak Amnya untuk bertindak lebih bijak semasa berlaku bencana dan bukannya masing-masing menuding jari. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi KPPK komited memastikan sektor agri-komoditi negara terus kompetitif dan berdaya saing di pasaran serantau dan juga global. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Willy Mongin, ini termasuk sasaran meningkatkan harga komoditi bagi memberi pendapatan yang lumayan kepada pekebun-pekebun kecil serta penggiat industri dalam agri-komoditi. Datuk Willy mengambil contoh pencapaian KPPK yang paling menonjol adalah harga komoditi minyak sawit mentah. Kini sudah mencapai RM5,400 dan sekaligus menjadi rekod tertinggi di dunia. Jelasnya Malaysia merupakan negara pengeluar minyak sawit kedua terbesar selepas Indonesia, namun sekarang kerajaan Indonesia bercadang untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah keluar negara supaya banyak aktiviti industri hiliran minyak sawit dapat dijalankan di Indonesia. Apabila polisi kerajaan Indonesia mereka tidak membenarkan penjualan
minyak sawit ke negara mereka kerana mereka ingin melihat industri hiliran sawit itu berlaku di dalam negara mereka. Jadi itu juga menyebabkan permintaan tinggi bagi produk-produk sawit dan juga minyak sawit kita di negara pada hari ini. Datuk Willy Mongin memberitahu pemberita RTM di Kuching. Tambahnya, beliau mahu Malaysia juga mengambil peluang tersebut susulan cadangan kerajaan Indonesia yang ingin memperkenalkan polisi itu. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan bahawa harga komoditi koko turut melonjak ke 7 hingga 8 ringgit sekilo berbanding dahulu 5 ringgit sekilo, serta bagi buah tandan segar sawit pula, harga sebelum ini hanya 250 ringgit satu tan dan kini sudah mencecah 1,040 ringgit. Tambahnya lagi, ini juga termasuk bagi lada yang mana sebelum ini antara 4 hingga 5 ringgit sekilo. Namun sekarang harga lada hitam telah melonjak ke 16 ringgit, manakala lada putih 26 ringgit sekilo. Datuk Willy Mongin turut memberitahu bahawa agri komoditi di Sarawak juga kini ke arah pendigitalan bagi memudahkan penggiat industri agri komoditi tidak terlepas dari segi geran dan bantuan yang disediakan. Di Sarawak terdapat 4 agensi utama iaitu Lembaga Koko, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Lembaga Lada dan Lembaga Getah. Dengan itu, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Vanessa.